Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad rasulul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi seluruh pimpinan jawatan kuasa Takbir Surau Ar-Rawdah, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatidzah, khususnya tuan-tuan, para jemaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan juga diberkati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini, sekali lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama dapat kita menunaikan salat fardhu maghrib berjamaah di surau ini, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita berpeluang lagi untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu ini, untuk sama-sama kita dapat mengambil manfaat daripada perbincangan dan muzakarah ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan ianya ada keberkatan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ini kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan fiqh non-muslim. Kita membicarakan tentang isu-isu yang ada hubung kait dengan golongan non-muslim, bila mana hubungan dan interaksi muamalah kita dengan golongan non-muslim. Dan malam ni tuan-tuan sekalian, kita masuk satu bab yang baru, iaitu yang membicarakan tentang persoalan-persoalan berkaitan dengan anjing. Non-muslim ni dengan anjing berpisahnya tiada. Jadi kadang-kadang kala bila kita nak berinteraksi dengan mereka, bergaul dengan mereka, kadang-kadang isu berkaitan dengan anjing ini juga menjadi satu persoalan, kadang-kadang menjadi satu halangan kepada kita. Sebab itu kita perlu memahami dengan betul berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan persoalan anjing. Cuma tuan-tuan sekalian, orang Melayu khususnya kita lah, orang Malaysia ni dia cukup fobia dengan anjing ni, cukup takut. Sebab anjing yang ada kat tempat kita ni kebanyakan anjing-anjing yang liar dan garang.
Lebih lagi kan kok jalan raya, seringkali kita dengar peristiwa dikejar anjing, digigit anjing dan sebagainya. Sebab itu secara tidak langsung bagi masyarakat kita, masyarakat Melayu khususnya, cukup fobia, bahkan jijik. Jijik sebab kita diajar dalam mazhab kita anjing itu najis mughaladah, tak boleh bersentuh, tak boleh pegang. Sebab itu kebanyakan kita takut dan menjauhi bila mana berhadapan dengan anjing ini. Tetapi berbeza tuan-tuan sekalian, kalau di barat memang anjing banyak juga, tetapi kebanyakan anjing-anjing di barat ni jinak. Itu bezanya. Dan kebanyakan, boleh dikatakan semua anjing di barat ni ada tuan. Jaranglah kita nak jumpa anjing yang berkeliaran. Berkeliaran tu berkeliaran lah, tapi ada tuan. Ada tuan yang jaga. Biasanya yang berkeliaran tu jinak. Kalau yang tak berkeliaran itu, dia diikat dengan tali. Bahkan di barat tuan-tuan sekalian, nak bela anjing ni, dia kena ada lesen. Saya rasa tempat kita pun sama, setengah tempat. Cuma kadang-kadang hak yang liar tu yang banyak tak ada lesen. Tapi kalau kita dengan betul kita nak pelihara anjing tu, perlu dapat lesen. Kalau tak silap saya lah, dia tak boleh bela main macam tu je. Tak macam kucing. Kucing pun patutnya pun satu hari nanti mungkin ada lesen juga lah kot. Tapi di barat ni begitu. Bahkan anjing-anjing yang dipelihara ini dipastikan ialah anjing yang jinak. Kalau tak jinak, kena hantar sekolah anjing. Ada sekolah anjing di barat. Kalau tuan-tuan pernah jumpa kadang-kadang di jalan tu yang dia bubuh serelum kat tengkok tu kan, itu anjing tu sedang dilatih lagi lah, kan, mana untuk dijinak kan. Dan yang paling uniknya tuan-tuan sekalian, hak ni yang saya tak boleh tahan. Anjing ni dia kenal tuan dia, dan kenal juga kawan tuan dia. Ni yang tak tahan. Anjing jiran tu bukan takat dia, jiran kita tu bukan takat dia kenal tuan dia, dia juga kenal jiran tuan dia. Dan menjadi satu budaya orang barat ni tuan-tuan sekalian. Bila dia baik dengan kita, bila kita pergi rumah dia, bila dia tengah dukung anjing tu, dia akan ambil bagi kat kita. Itu yang tak tahan. Macam kucing lah kan, macam kita belah kucing jinak kan, kita kan kucing, geram nak dukung lah kan. Macam itulah juga orang barat. Kalau dia kenal kita kan, dia jinak, dia tak tahan kalau kita naik lift sekali dengan dia kan. Karena kalau di barat tuan-tuan dengan anjing ni, semua tempat ada. Dalam supermarket boleh orang masuk anjing, atas bas boleh orang naik anjing, atas train boleh orang naik anjing. Dalam lift tak payah kira lah. Satu yang tak boleh orang naik anjing atas kapal terbang. Tempat lain semua ada. Tu kadang-kadang bila kita naik lift sekali dengan anjing tu, dia jinak, dia suka main duk sendal tepi kita. Itu yang tak tahan. Saya kadang-kadang kalau tengok ada anjing dalam lift tu, memang saya naik dulu lah, aku naik kemudian. Jadi kita buat kita diajar begitu. Maksudnya anjing dalam mazhab kita ini adalah najis yang mughaladah. Tetapi bukan semua mazhab yang berpegang bahawa anjing itu sebagai najis mughaladah. Yang paling beratnya ialah mazhab Syafi'i. Adapun mazhab-mazhab yang lain, hukum berkaitan dengan anjing ini lebih ringan. Ini yang kita nak lihat. Iaitu pertamanya berkaitan bila mana suatu bekas yang dijilat oleh anjing, maka hendaklah dibasuh dengan 7 kali basuhan.
apabila anjing menjilat sesuatu bekas, suatu bejana, maka ia dalam mazhab Syafi'i diwajib dibasuh dengan 7 basuhan, di mana salah satu dengan 7 basuhan itu ialah menggunakan air tanah. Sebab bagaimana cara kita nak basuh najis mughaladzah, salah satunya mesti menggunakan air yang dicampur dengan tanah, kemudian dibilas dengan 7 kali basuhan. Dan ini adalah bersandarkan kepada hadis Nabi SAW yang menyebut idza walaqal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marrat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Nasa'i. Kata Nabi SAW, apabila anjing menjilat pada suatu bekas, maka hendaklah falyaghsilhu, maka hendaklah engkau basuhnya dengan 7 kali basuhan. Ini asasnya sandaran dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa bila kena jilatan anjing ataupun bersentuh dengan anjing dalam keadaan kita basah, lembab, maka hendaklah dibasuh dengan 7 kali basuhan, dan salah satunya ialah air yang dicampur dengan tanah. Dan dalam riwayat Imam Nasa'i disebut juga bahawa air yang berada dalam satu bekas yang dijilat oleh anjing hendaklah dibuang. Dan selain itu, salah satu daripada air tersebut ialah air tanah, kerana dalam riwayat yang menyebut ulahunna bitturab, awalnya basuhan yang 7 dengan tanah. Dan juga ada beberapa riwayat yang lain menentukan basuhan tanah di akhir sekali. Namun yang paling rajih ialah basuhan yang pertama itu menggunakan air tanah. Sebab kalau akhir sekali guna air tanah, bersalut pula lah dengan tanah. Jadi yang lebih rajihnya, yang lebih baiknya ialah pada awal tu kita basuh dulu, lumuk dulu dengan air yang dicampur dengan air tanah, kemudian baru bilas dengan air yang lain sebanyak semuanya bilangan 7 kali. Cuma nak dapat air tanah itulah, kalau di kampung mungkin tak ada masalah kan. Tapi kalau orang yang duduk di bandar kan, duduk di rumah-rumah flat, apartmen sebagainya, sukar nak dapat tanah kan. Dia mesti tanah, bukan pasir. Pasir tak jadi. Pasir dia jadi jernih balik air tu. Ni air, maknanya bila kita campur tanah tu, air tu jadi keruh. Keruh macam warna tanah. Jadi mesti tanah yang macam tanah liat kan. Tanah bila kita campur dengan air tu, dia jadi keruh kan. Itu tanah yang kita guna. Cuma dalam keadaan begitu, ada fatwa hari ini mengatakan bahawa kalau tak ada tanah, boleh diganti dengan sabun yang diperbuat daripada tanah. Hari ini ada jual, ada dibuat inovasi sabun yang dibuat daripada tanah, macam tanah liat tu lah. Dia bekukan asalnya tanah, jadikan sabun. Jadi kalau sabun tu direndam, air akan jadi keruh, macam tu jugalah. Dan dibincang dalam majlis fatwa negara kita mengatakan boleh sabun yang begitu ganti kepada tanah. Pun juga hari ini tuan-tuan sekalian, baru-baru ni wallahu alam, saya pun teruja jugalah bila saya pergi supermarket, rupanya sudah ada. Dia buat macam lotion tanah. Memang bukan untuk cuci muka lah, tak tahulah, tapi dia kata lotion tanah boleh digunakan tujuan untuk menyamak kan. Jadi boleh beli
Lotion tu ganti pada tanah. Tapi kalau kita duduk yang rumah ada tanah ni tak ada masalah lah, nak dapat tanah kan. Itu pun susah juga, nak cari yang betul-betul tanah. Duduk kat bandar ni semua tutup laga kan. Nak cari yang betul-betul tanah sangat. Jadi boleh guna. Beli supaya ada di rumah, nak sama, nak basuh najis mughaladahnya, boleh ambil picit sikit, campur dengan air, kocak-kocak, air jadi keruh dari tanah, sudah memadai. Itu basuhan yang pertama, kemudian dibilas. Dengan semuanya 7 kali basuhan, barulah dianggap suci. Bagaimana cara untuk membasuh najis mughaladah. Maka begitulah dalam mazhab Syafi'i caranya kalau mana suatu bekas itu dijilat oleh anjing, ataupun kita tersentuh dengan anjing dalam keadaan yang basah ataupun lembab. Kalau kering tak apalah. Maka begitulah cara untuk nak menyuci najis itu. Maknanya bekas itu. Sebab tu kadang-kadang kala dalam keadaan anjing yang liar banyak ni tuan-tuan sekalian, jadi kita jangan letaklah bekas-bekas yang kita selalu guna tu di luar daripada rumah. Lebih lagi kalau poyok-poyok yang kita lepas masak tak basuh, letak kat luar, memanglah lebih lagi kan, bau-bau tulang pula, masak tu sup tulang lagi pula kan. Memang menarik perhatian dia lah. Jadi kalau kita nampak, maka begitulah cara untuk kita basuh. Namun begitu tuan-tuan sekalian, bukan semua mazhab yang menghukumkan jilatan anjing itu perlu dibasuh dengan 7 kali ataupun dianggap sebagai najis mughaladah. Antaranya beberapa ulama berbeza pandangan kenapa jilatan anjing itu perlu dibasuh dengan 7 kali. Antaranya dalam mazhab Syafi'i, kenapa perlu dibasuh 7 kali itu, kerana dalam mazhab Syafi'i menganggap jilatan itu sebagai satu najis. Jilatan anjing itu dianggap sebagai najis, bahkan najis yang mughaladah. Dan najis mughaladah ini dianggap sebagai najis yang berat. Maka sebab itulah dituntut untuk basuh dengan 7 kali basuhan, dan salah satunya ialah air tanah. Adapun mazhab Maliki, yang 7 kali basuhan ini mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Adapun mazhab Maliki, pada pandangan mereka 7 kali basuhan ini bukan disebabkan najis, tapi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tuntutan ibadah yang disebut sebagai ta'abbudi. Kerana dalam hadis tu Nabi suruh basuh 7 kali, tapi dalam hadis itu tidak pun disebut bahawa najis. Cuma Nabi suruh basuh 7 kali. Dan kenapa buat 7 kali? Kerana Nabi suruh buat 7 kali. Buat itu atas dasar amrun ta'abbudi, sebagai suatu bentuk peribadatan, maknanya ikut apa yang Nabi suruh. Tapi beza dengan mazhab Syafi'i tadi, basuh 7 kali itu dikiaskan sebab najis mughaladah, walaupun dalam hadis itu tidak disebut sebagai najis mughaladah. Jadi mazhab Maliki hanya menganggap sebagai amrun ta'abbudi, tapi pada mereka anjing itu suci. Anjing itu tidak dianggap najis. Anjing pada mazhab Maliki sama macam binatang yang lain, sama macam kucing, sama macam kambing, sama macam lembu, sama. Cuma najis dan jilatannya sahaja dianggap najis.
Itu pun bukan najis yang berat, najis yang biasa, maksudnya najis mutawasitah. Macam juga air kecing kucing lah. Macam juga bila kucing berak, macam itulah juga macam mana kita kena bersihkan najis kucing itu, begitulah juga kita bersihkan najis anjing itu. Itu pada pandangan mazhab Maliki. Dan pada pandangan mazhab Hanafi juga sama. Seperti mazhab Maliki, mereka juga berpendapat bahawa anjing itu suci. Tetapi hanya mulut dan air liur sahaja yang dianggap najis. Sebab tu Nabi berdasarkan pada hadis yang sama, semuanya berpegang pada hadis yang sama. Sebab dalam hadis tu Nabi kata jilatan. Bila mana berlaku jilatan anjing, jilatan je lah, pada air liur, dan jilatan itu saja yang dianggap najis. Adapun badan anjing yang lain itu pada mereka dianggap suci, sama seperti binatang-binatang yang lain. Jadi maksudnya kita nak kata apa, tuan-tuan sekalian, hukum berkaitan dengan anjing ini bukan suatu kesepakatan di kalangan para ulama. Ada khilaf, ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi perbezaan pendapat di kalangan para ulama ni kadang-kadang memberi suatu rahmat kepada kita, keluasan pada kita. Ialah kita duduk di Malaysia ni sekian lama, kita berpegang dengan hukum anjing itu sebagai najis mughaladzah, memang tak ada masalah lah. Memang masyarakat umumnya sedia maklum, masyarakat non-Muslim pun sedia maklum, orang Melayu ni dia tak boleh dengan anjing. Mereka pun apa ni, tak ada di kalangan orang Melayu ni yang bela anjing dan sebagainya. Tetapi kadang-kala bila kita berada di negara-negara yang minoriti orang Islam, macam pengalaman saya pernah berada di negara minoriti orang Islam, kalau berpegang dengan mazhab Syafi'i itu dia jenuh tuan-tuan, tiap-tiap hari mandi air tanah. Memang tiap-tiap hari kena spare air tanah lah mandi. Nak turun naik lift leseh dengan anjing, naik bas leseh dengan anjing. Anjing taklah anjing liar macam kita ni, anjing Cina. Jadi saya memang waktu saya duduk di sana, saya tak berpegang kepada pendapat anjing itu sebagai najis mughaladzah bagaimana dalam mazhab Syafi'i. Tapi taklah bermakna kita pergi duduk pegang dia kan. Tapi maknanya kalau kita lalu, kadang-kadang kita duduk lalu jalan secara tak langsung pun dia main senerih itu. Jadi kita anggap senerih itu biasa, balik basuh macam biasa. Tapi taklah sampai tiap-tiap masa nak kena spare air tanah, nak kena samak dengan 7 kali basuhan. Tapi bila balik Malaysia, pegang balik dengan mazhab Syafi'i lah. Jangan pula tuan tanya, Allah ni Ustaz masih pegang kan? Tak, balik Malaysia pegang balik dengan mazhab Syafi'i lah, tak ada keperluan kan. Jadi itu maknanya kita nak sebut tentang keluasan hukum. Itu juga kadang-kadang kalau kita pergi dakwah masyarakat orang asli, kalau kita terlalu rigid dengan anjing ni, memang tak boleh masuk kampung orang asli. Saya pernah cerita tuan-tuan dulu kan, saya pernah masuk kampung orang asli, duduk di kampung orang asli sebulan. Waktu praktikal dakwah, memang basuh rumah dia, atas rumah, atas katil, memang anjing lah. Itu juga orang barat pun, anjing lah rumah, kita duduk sembang, anjing duduk sekali atas kerusi. Kalau kita terlalu rigid begitu, memang tak boleh bergaul lah dalam masyarakat yang begitu. Jadi pada keadaan ketika begitu, ada kelonggaran-kelonggarannya pada situasi begitu. Mungkin kita boleh berpegang kepada pandangan-pandangan mazhab yang agak lebih praktikal pada ketika itu berkaitan dengan hukum anjing.
Bukan kita nak mengambil mudah, tidak. Dalam keadaan yang sesuai dan praktikal pada ketika itu. Kalau tidak, kita tak akan boleh masuklah dalam masyarakat yang begitu. Jadi itu berkaitan dengan hukum berkaitan dengan anjing. Kemudian tentang 7 kali basuhan. Jelas dalam hadis bahawa basuhan dengan 7 kali, namun ada pendapat menyatakan tidak wajib 7 kali. Yang penting dibasuh hingga yakin suci. Kalau 2 kali sudah bersih, maka itu sudah memadai. Bagaimana Ibnu Qudamah berkata bahawa Al-Imam Abu Hanifah berkata, tidak wajib bilangan pada suatu daripada najis sesungguhnya dibasuh hingga ghalib sangkaan dhan, bersihnya daripada najis, kerana diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa basuhan jilatan anjing dibasuh 3 kali, 5 kali ataupun 7 kali. Ada hadis yang lain juga menyebut, ada riwayat mengatakan Nabi juga pernah suruh basuh 3 kali. Ada juga riwayat yang Nabi juga pernah suruh basuh 5 kali. Jadi ini lebih kepada pendapat dalam mazhab Hanafiyah. Pada mereka tidak wajib basuh 7 kali itu, asalkan basuh sudah kita anggap rasa bersih, maka sudah memadai. Kerana kita tahu dalam mazhab Hanafi, mereka tidak berpegang anjing ini sebagai najis mughalabah. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh, mesti kena cukup 7 kali pada basuhan itu. Dan ada pun pendapat yang sunat basuhan 7 kali ialah berdasarkan kepada riwayat Imam At-Tahawi dan juga Al-Imam Daruqutni. Kata mereka bahawa Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis 7 kali basuhan hanya membasuh sekadar 3 kali sahaja. Dan ada pun riwayat hadis menyebut basuh 3 kali, 5 kali ataupun 7 kali. Sebab tu pada mereka basuh 7 kali ini hanya sunat, bukan wajib. Tetapi pendapat yang mengatakan wajib basuh 7 kali, mazhab kita lah Syafi'i. Kata mereka riwayat ataupun amalan Abu Hurairah itu bertentangan dengan apa yang beliau riwayat daripada Nabi SAW. Maka asasnya ialah apa yang disebut oleh Nabi, bukan apa yang difatwakan oleh Abu Hurairah. Walaupun Abu Hurairah tuan-tuan sekalian, dia meriwayatkan hadis yang Rasulullah suruh basuh 7 kali, tapi pada amalan Abu Hurairah dia tak basuh 7 kali. Tetapi pada pandangan mazhab Syafi'i, walaupun begitu, kita bukan mengikut amalan Abu Hurairah, tapi bersandarkan kepada apa yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi pada mazhab Syafi'i, hukum dia wajib 7 kali itu, tak boleh kurang. Pada mazhab yang lain 7 kali itu hanya sunat. Yang penting kita dah yakin basuh tu dah bersih, sudah memadai. Tak sampai 7 kali pun tak apa. Jadi maknanya, tapi kita di Malaysia ni tak ada masalah pun nak basuh 7 kali, air banyak kan. Kalau tak ada air itu lainlah. Jadi kita tak perlu keliru lah tentang soal ini. Kita peganglah basuh sampai cuci paling kurang 7 kali. Mudah cerita. Kita gabung dua tu, kita pegang pada pandangan basuh sampai suci paling kurang 7 kali. Kalau 7 kali pun tak bersih lagi, lebih lagi pun tak apa. Itu yang lebih baiknya. Okey, soal menggunakan tanah sebagai ejen pencuci ni, boleh tak kita guna selain daripada tanah?
ganti sabun ke, klorok ke, hari ni dah macam-macam kan. Kenapa nak pakai tanah lagi? Orang dulu sungguhlah tak ada sabun, klorok pun tak ada, sebab tu pakai tanah. Jadi hari ni boleh tak kita tak pakai langsung tanah, sabun ganti kepada tanah. Susah-susah sangat nak pergi cari tanah, sabun memang semua orang ada. Boleh tak sabun tu ganti kepada tanah ataupun benda yang lain, klorok ke apa lagi kan, shampoo dan sebagainya, boleh ataupun tidak, jadikan itu sebagai pengganti kepada tanah. Bahkan ada juga yang mengatakan, bukankah tanah tu kotor, kenapa nak guna tanah? Kan tanah tu banyak kuman, kenapa nak ambil tanah itu nak jadikan sebagai ejen pencuci? Tidakkah itu suatu tindakan yang tidak bertamadun? Zaman sekarang sudah moden. Jadi menjawab persoalan ini, tuan sekalian, dalam perkara ini ada beberapa pandangan para ulama. Yang pertama, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, tak boleh guna yang lain selain daripada tanah, kecuali sabun yang dibuat daripada tanah, lotion yang dibuat memang daripada tanah, itu boleh. Tapi kalau benda yang lain selain daripada tanah nak ganti kepada tanah, dalam mazhab Syafi'i tak dibolehkan. Kerana hujahnya, sebab disebut secara jelas dalam hadis Nabi SAW bahawa basuhan itu dengan menggunakan tanah. Bagaimana yang hadis kita sebutkan, Nabi kata ulahunna bit-turab, maka mestilah kita menggunakan tanah. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dan hari ini pun ada dibuat kajian. Hakikatnya tanah ni sebenarnya ejen pencuci sebenarnya. Lebih boleh kajian saintifik tentang tanah ni memang menunjukkan bahawa tanah ini memang boleh digunakan untuk menyuci kuman-kuman yang ada pada kekotoran itu. Tetapi jumhur ulama dalam mazhab Hambali, pada pandangan dalam mazhab Hambali, boleh ganti benda yang lain yang sifatnya sama macam tanah, seumpamanya sabun. Sebab tujuan nak guna tanah tu untuk nak menyuci, nak menghilangkan kekotoran, nak buang najis itu. Maka kalau ada benda yang lain sifatnya sama yang boleh menghilangkan kekotoran, menghilangkan najis, maka boleh digunakan bahan itu sebagai ganti kepada tanah. Hujahnya apa? Hujahnya kerana mereka mengatakan boleh dikiaskan kepada masalah istinja. Dalam masalah istinja, keharusan beristinja ini ialah menggunakan bahan yang kesat. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW ialah menggunakan batu. Tetapi para ulama semua bersepakat tidak semestinya batu. Apa-apa pun yang sifatnya kesat seperti batu, kayu, tisu, kertas, daun, boleh juga untuk kita gunakan sebagai bahan istinja. Walaupun dalam hadis Nabi SAW sebut batu, patutnya batu je lah. Tetapi dalam bab istinja dikiaskan bahan-bahan yang lain pun boleh digunakan, asalnya mempunyai sifat sama macam batu, sifatnya kesat, untuk nak menghilangkan najis itu. Sebab tu hari ini boleh kita guna, kalau ada tisu kan, masuk tandas, tak ada air, ada tisu je, boleh guna tisu untuk cuci najis pada kemaluan kita dan dianggap suci, bersih.
Tak perlu risau. Jangan pula tuan-tuan risau, aku tadi kecil tak basuh dengan air pun pakai lap dengan tisu, sah tak sembahyang? Sah. Kan? Tapi jenis yang najis biasa lah. Kalau hak jenis meleleh, berak cirit meleleh habis, tu kan, hak tu tak boleh lah. Dalam keadaan yang biasa boleh, walaupun tak guna air dia anggap suci. Itu juga termasuk dalam erti kata istinja. Yang tak boleh tuan-tuan sekalian, hak ni yang kita banyak dah buat, menggunakan tisu basah, wet tissue. Kita kan jenis selalu guna air. Bila tak guna air, kering ni tak boleh kan. Bersih ke tak bersih ni kan. Akhirnya nak cari hak yang lembab juga, pergi ambil tisu basah. Sebenarnya tisu basah tidak menyucikan. Dia istinja ni dua. Sama ada menggunakan air, syarat dia mesti air yang mengalir. Kalau lembab, tak diambil kira. Kalau tak nak guna air, boleh guna bahan yang kesat tapi tidak basah. Kan? Yang lebih afdal, gabung dua-dua. Guna bahan kesat dulu, bilas dengan air. Itu okey. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak guna juga wet tissue ni kan, selalunya orang perempuan lah, dalam handbag mereka tu mesti adanya wet tissue tu kan. Kalau nak guna wet tissue juga, kadang-kadang kena ingat juga ni, kadang-kadang tengah orang perempuan dia guna wet tissue je duk basuh najis anak-anak kecil berak tu kan. Hakikatnya tak bersih. Kalau nak guna air betul. Kalau tak mau guna air, guna tisu yang kering. Tapi kalau nak guna tisu basah juga, guna tisu kering dulu. Lap dengan tisu kering ataupun bahan yang kesat bagi hilang habis semua najis. Lepas tu baru bilas dengan tisu yang basah. Tu tak apa. Tapi awal-awal lagi dah guna tisu basah, sebenarnya itu bukan menyucikan, sebenarnya dia lebih meluaskan lagi kawasan yang bernajis itu. Itu kena jelas. Jadi balik pada tadi, dalam bab istinja boleh dikiaskan, maka kata ulama dalam mazhab Hambali, kenapa tidak dalam bab sama ini? Maka boleh menggunakan bahan yang lain, sifat yang sama seperti tanah untuk nak menyucikan, membersihkan najis, seumpama sabun dan sebagainya, boleh digunakan. Itu pandangan dalam mazhab Imam Hambali. Dan ada pun yang ketiga, pandangan juga mengatakan boleh guna selain daripada tanah sekiranya sukar untuk kita nak cari tanah. Tapi sebaiknya usaha cari tanah dulu. Tapi kalau sukar, tak jumpa tanah dan sebagainya, maka bolehlah pada ketika itu untuk kita menggunakan bahan yang lain sebagai ganti kepada tanah. Jadi ada tiga pendapatlah berkaitan dengan boleh ataupun tidak kita gantikan bahan yang lain daripada tanah dalam kita nak menyucikan najis yang berkaitan dengan kencing ini. Jadi itu tiga pandangan tuan-tuan sekalian. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tentang kenajisan anjing ini, kita sedia maklum bahawa mazhab Syafi'i dan Hambali menghukumkan sebagai najis mughaladhah. Dan ada pun mazhab Maliki, mereka tidak menghukumkan anjing itu sebagai najis, melainkan najis kepada anjing itu sahaja. Dan mazhab Hanafi juga mereka tidak menghukumkan anjing itu sebagai najis, melainkan air liur ataupun cecair yang keluar daripada anjing itu, ada melalui mulut, hidung, apatah lagi yang keluar melalui kemaluan, air najis dia, memang itu sahaja yang dianggap najis. Jadi maknanya
ada khilaf, mana perbezaan pendapat berkaitan dengan kenajisan berkaitan dengan anjing itu sendiri di kalangan para ulama. Jadi itu yang kita boleh pegang, tuan-tuan sekalian. Sebab apa mereka berpandangan begitu? Syafi'i kata najis mughalazah, Maliki kata tidak najis, Hanafi kata tidak najis. Ada panjang perbincangannya, tuan-tuan sekalian. Ini tak sempat kita nak bincang pada malam ni. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi dalam kuliah yang akan datang, kerana kita sudah pun masuk Isya. Dan saya rasa sekadar itu dulu, tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan malam ni ada tahlil. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang ini InsyaAllah ada manfaatnya untuk panduan kita bersama. Dan InsyaAllah akan datang kita akan lihat lagi isu-isu berkaitan dengan anjing ini, termasuklah rumah yang sebelumnya dibela anjing dan sebagainya. Bila kita duduk di rumah itu ataupun sentuh dengan orang yang pegang anjing ataupun tempat yang pernah diduduki oleh anjing, lepas tu kita duduk tempat itu, macam mana caranya? InsyaAllah ini semua kita akan bincang dalam kuliah yang seterusnya. Jadi pada malam ini sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wahdina ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.